hari, harimau sebenar datang lalu memakan semua kambing-kambingnya. Pemuda itu menjerit dan melaung meminta bantuan penduduk kampung. Namun, penduduk kampung tidak menghairankan atau tidak mengambil kisah terhadap pemuda tersebut. Pemuda itu berasa sedih yang amat kerana semua kambingnya telah dimakan oleh harimau kerana perbuatannya sendiri. Murid-murid fikirkan, apakah akibat yang diterima oleh pengembala kambing tersebut? Maksud nifaq. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Hukum nifaq. Hukum nifaq adalah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salas, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana." Rawahul Bukhari. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Rawahul Bukhari. Nifaq. Lihat dan ingat. Nifaq terbahagi kepada 2, iaitu pertama, nifaq i'tiqad, kedua, nifaq amalan. Nifaq i'tiqad iaitu tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Kedua, nifaq amalan. Pertama, berdusta. Kedua, memungkiri janji. Ketiga, khianati amanah. Faktor yang mendorong kepada nifaq. Pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Perkara yang menyebabkan nifaq. Pertama, apabila bercakap dia berdusta. Kedua, apabila berjanji dia mungkir. Ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Murid-murid, sila lihat peta minda yang disediakan. Kesan nifaq dalam kehidupan. Dari segi individu, dibenci masyarakat,
hilang rakan dan taulan, sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Dari segi keluarga, hilang rasa kasih sayang, tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga, timbul perasaan curiga. Dari segi masyarakat, melemahkan perpaduan dan kesatuan, sentiasa berbalah dan bergaduh, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Dari segi negara pula, berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Umat mundur dan lemah, mudah dikuasai dan dijajah. Persembahkan bicara berirama. Murid-murid, mari kita ikuti bicara berirama yang bertajuk Jauhi Nifaq. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kawan-kawan bagaimana cara menjauhi nifaq dalam kehidupan? Nifaq? Tidak, kami tidak tahu. Tak tahu? Baiklah, dengar elok-elok ya. Untuk menjauhi nifaq, kita perlu tingkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan bertadabbur Al-Quran. Oh, begitu ya? Ada lagi? Kita perlu menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Oh, baru kami faham. Alangkah bagus kalau kita jauhi nifaq. Betul. Ada lagi. Selain itu, kita perlulah memikirkan tentang keburukan nifaq. Apa keburukannya? Apa? Kita dimurkai Allah dan dibenci oleh manusia. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Ish. Kalau begitu, kita mestilah berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah. Mulai hari ini, kami berjanji akan menjauhi nifaq dalam kehidupan kami. InsyaAllah. Aktiviti seterusnya, minda cerdas. Pertama, bersama-sama dengan rakan, hasilkan nota dalam bentuk infografik. Maksud nifaq, kesan nifaq dalam kehidupan, faktor yang mendorong kepada nifaq, tindakan menjauhi dan mengelakkan nifaq. Kedua, berdasarkan pernyataan tersebut, bincangkan di dalam kumpulan apakah yang perlu kamu lakukan untuk mengelakkan diri daripada sifat nifaq. Saya sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah dengan cara melazimi berzikir, tadabbur Al-Quran. Saya juga memikirkan kesan buruk sifat nifaq seperti dibenci orang, hilang kepercayaan. Nifaq merupakan sifat yang dikeji dan sangat dilarang oleh Islam. Sebagai seorang Islam atau seorang Muslim, kita wajib menjauhi sifat nifaq agar hidup kita diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktiviti berikutnya, gerak cergas. Karangan pendek. Hasilkan karangan pendek berkenaan dengan nifaq berdasarkan kenyataan berikut. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, malaikat sentiasa mencatat, Nabi Muhammad SAW melarang melakukannya. Contoh karangan pendek. Murid-murid, sila baca karangan pendek. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Hukum nifaq adalah haram. Allah melarang umat Islam mengamalkan sifat nifaq dalam kehidupan harian.
Seorang mukmin tidak akan melakukan ciri-ciri nifaq kerana mereka sentiasa meyakini bahawa Allah sentiasa melihat. Allah sentiasa melihat apa-apa yang dilakukan oleh semua makhluk. Nota pintar. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Hukum nifaq adalah haram. Nifaq terbahagi kepada dua, iaitu nifaq i'tiqad dan nifaq amalan. Nifaq i'tiqad ialah tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Nifaq amalan pula antara ciri-cirinya ialah berdusta, mungkir janji dan tidak amanah. Ciri-ciri orang munafik iaitu pertama, apabila bercakap dia berdusta, kedua, apabila berjanji dia mungkir, ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Cara menjauhi sifat munafik iaitu pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Latihan, pilih jawapan yang betul. Pertama, nifaq bermaksud kosong, mengikuti ajaran Islam namun sebenarnya tidak mengakui dalam hati. Alif, berpura-pura. Ba, bersungguh-sungguh. Ta, menjauhi. Soalan kedua, dalil naqli orang bersifat nifaq ialah kosong. Alif, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Ba, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu. Ta, innahu kana tawwaba. Soalan ketiga, hukum nifaq ialah kosong, alif makruh, ba harus, ta haram. Soalan keempat, nifaq terbahagi kepada kosong, bahagian, alif 5, ba 3, ta 2. Soalan kelima, kosong, merupakan salah satu ciri-ciri nifaq dalam kehidupan. Alif, bersedekah. Ba, amanah. Ta, mungkir janji. Murid-murid, sila lihat jawapan yang betul. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami maksud nifaq dan jenis-jenisnya. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.